Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syuhaidah binti Ahmad dari College Professional Baitul Mal Kuala Lumpur. Okey, hari ini saya nak sharing dengan bakal-bakal jemaah haji, saudara-saudari, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana pengurusan di tanah suci, iaitu semasa kita menunaikan haji lah khususnya. Sebab haji adalah lebih dia rumit berbanding dengan umrah. So, hari ini saya akan kongsikan bagaimana pengurusan haji di tanah suci, bagaimana pengurusan jemaah tersebut di tanah suci. Okey? Setibanya di balai tiba ini akan disambut oleh dua orang, iaitu petugas muassasah. Okey, petugas muassasah ni dia akan sambut dan dikatakan mengambil kehadiran untuk tengoklah mungkin ada jemaah yang tercicir ataupun melihat jemaah yang mana memerlukan peralatan tambahan seperti troli ataupun orang kata kursi roda. So bila mana jemaah yang memerlukan ni, petugas-petugas muassasah ini mengambil ataupun dikategorikan sebagai amanah lah untuk mereka menguruskan jemaah yang mana memerlukan bantuan peralatan seperti yang kursi roda ataupun sebagainya lah. Dan selain itu juga mereka ini akan orang kata disambut oleh immigration Saudi. So sampai di sana, kita pergi mana-mana airport pun akan ada immigration untuk sambut. Tapi yang specialnya immigration akan sambut kerana apa? Sebab bila masa untuk kita masuk satu-satu buah negara itu, mestilah kita mengimbas ataupun kita akan masuk lalui immigration dahulu. So immigration ni akan imbas beg tangan ataupun orang kata beg sandal yang letak di bahu lah. So saya ada contoh untuk beg. Okay, ini adalah beg untuk jemaah lah yang membawa yang jemaah haji. So beg ni akan diletakkan di sini. Okey. So sepanjang menunaikan haji, mereka harus memakai benda ni lah. Okey, di sini selalunya akan letak pasport. Okey, pasport, kita ada pasport macam ni. Dan juga dalam ni selalunya ada visa. Okey, ia akan disediakan visa kat sini lah. Okey. Dan selepas beg itu diimbas, beg tu macam biasalah kita akan imbas. Lepas tu mereka akan keluar daripada terminal. Okey, terminal lapangan tu akan keluar dan menaiki bas ke Madinah. Okey, kerana apa? Setibanya jemaah daripada Malaysia ke Arab Saudi, mereka akan terus masuk ke Madinah dahulu. Okey. Di Madinah ni mereka akan mengambil masa dalam 5 ke 6 hari lah di Madinah. Okey, selalunya. Okey, masa di bas ini, okey, masa di bas, jemaah telah pun naik di bas, mutawif ataupun pekerja muassasah ini diberi amanah untuk mengutip PMA. Apa itu PMA? PMA adalah pasport Malaysia Antarabangsa. Okey, ni lah, macam ni lah. So ni adalah kita panggil pasport Malaysia Antarabangsa. So pasport ini tidak boleh dipegang oleh jemaah, tetapi mereka harus menyerahkan kepada mutawif ataupun petugas muassasah yang bertugas di sana. Okay, ini untuk mengelakkan kes-kes kecurian, kecuaian. Sebab jemaah-jemaah ni kadang-kadang ialah kita sedia maklum sebagai seorang mutawif akan berlakunya lah kes-kes hilangnya, tercicirnya. Lepas tu letak sekali dalam bagasi, termasuk dalam bagasi. So macam-macam isu lah. So dari sini juga untuk memastikan pasport ini selamat, mutawif akan mengutip ke semua pasport untuk mengelakkan sebarang masalah yang berlaku lah. Okey. Dan di samping dalam bas itu, mutawif akan memberikan sedikit taklimat dan pengenalan diri. Okey, ialah kita sedia maklum, maka tak kenal maka tak cinta, betul. So hari yang bila tiba jemaah di tanah suci, okey, semasa perjalanan untuk masuk ke Madinah, mutawif akan memberi pengenalan dia serba sikit dan akan memberi juga penerangan tentang kawasan-kawasan ataupun kawasan yang untuk diziarahi, tempat-tempat yang menarik yang ada di Madinah lah. Okey, dan selepas dalam 15 minit macam tu, mutawif dah bagi sedikit perkongsian, 15 hingga 30 minit sedikit perkongsian apa ke semua tu. Mereka akan bertalbiah. Okey, akan bertalbiah lah bagaimana hingga sampai di hotel.
Okey, so sementara mereka jemaah atau jemaah untuk meneruskan ke hotel, bagasi diorang ni adalah bagasi jemaah ni sendiri sebenarnya bergerak sekali dengan jemaah. So bila sampai di hotel ni, mutawif akan mengangkat bagasi-bagasi ini ke dalam hotel ataupun dengan staff-staff hotel lah, ataupun kita panggil pekerja hotel itu akan membantu untuk mengangkat ke semua bagasi daripada dalam bas ke hotel. So kita dah sampai di Madinah, tapi kita nak kena tahu juga tempat ataupun zon seperti mana yang sedia maklum bakal-bakal haji yang ialah kita akan pergi. Kita kena tahu yang sebenarnya di Madinah ada 3 zon yang untuk bakal jemaah haji. Sebab kalau umrah kita akan duduk di hotel-hotel yang telah pun ditempah. Tetapi di waktu haji, musim haji, kita ada 3 zon, iaitu kita ada beberapa hotel di dalam 3 zon itulah. Okey, kita panggil ini adalah lokasi bangunan penginapan jemaah haji ataupun BPJH di Madinah. Okey, so apa itu zon-zon? Apa iaitu hotel yang ada di zon? Ini adalah pertama, zon yang pertama kita ada Al-Haram dan Al-Sahar. Okey, so nanti saya akan lampirkan gambar bagaimana hotel di sana. Okey, yang kedua, zon yang kedua kita ada Saja Al-Madinah dan Anwar Al-Madinah Moving Peak. Okey, zon yang ketiga adalah Rauda Al-Qaqi'. Susah sikit. So, perkuburan Baqi' ni juga berdekatan dengan hotel-hotel ini. Okey, dan juga di depan ataupun kita rasa tidak jauh lah daripada kawasan zon-zon tadi. Kita ada ibu pejabat tabung haji tu sendiri, iaitu kita panggil Dar Al-Jifri. Di Madinah lah. Okey, kalau di Mekah kita ada tabung haji yang lain lah, ibu pejabat yang asing lah. Okey. Sebelum kita pergi jauh, kita teruskan dulu bagaimana pengurusan jemaah di Mekah, iaitu bila dah landing dekat Mekah. Kerana apa? Kita dah masuk ke Madinah tadi dalam 5 ke 6 hari. Okey, kita akan teruskan perjalanan ke Mekah. So, perjalanan di Mekah ni agak lama. So, kita pergi ke Mekah dululah. Okey, bagaimana? Kita akan touchdown di lapangan terbang. Kita akan mendarat di lapangan terbang Mekah, iaitu lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz. Okey. Di lapangan terbang ini sama juga konsep bagaimana kita menguruskan operasi ataupun situasi yang berada di Madinah. Okey. Maksudnya akan menaiki bas, akan tiba kat balai tiba. Okey, kita akan disambut oleh petugas tabung haji dan juga petugas imigresen Saudi. Dan berlaku juga imbasan beg yang tadi tu, beg yang merah. Okey, dan keluar daripada terminal. Okey, masa naik bas kena serahkan PMA pasport ni kepada mutawif yang bertugas ataupun pengarah ataupun petugas muasasah itu, dan menaiki bas ke Mekah. Okey, dan bagasi juga akan dihantar ke hotel. Seperti biasa, proses yang sama. Tetapi apa yang membezakan adalah bila duduk di Mekah adalah lama lah. Agak lama berbanding Madinah. Okey, dan selalunya jemaah akan masuk ke Madinah dulu. Jaranglah masuk ke Mekah baru terus ke Madinah. Okey, proses yang berada di lapangan terbang ini untuk sampai ke hotel dalam mengambil masa 2 hingga 3 jam. So, agak lama kerana apa? Di lapangan terbang ini, kita sedia maklum lapangan terbang Jeddah merupakan lapangan terbang yang agak lama untuk proses imigresen dia. So, di sini para jemaah mutawif sebagai ketua leader ataupun tour guide mengambil peranan ataupun memainkan peranan yang amat besar untuk menyabarkan para jemaah yang lain. Sebab jemaah dekat sini lah, time ni lah yang kita kata jemaah yang tidak mampu bersabar, yang akan marah. Sebab apa? Di sana agak orang kata mungkin agak lama tempoh untuk membuat satu-satu perutusan itu. Okey, ataupun satu-satu operasi lah untuk sahkan imigresen. Okey. Tadi kita pergi kepada penginapan ataupun BPJH di Madinah, tapi kita teruskan ke Mekah dahulu. Okey, bagaimana di Madinah? Adakah sama seperti di Mekah? Sebenarnya di Madinah kita ada 3 zon, tetapi di Mekah kita ada 4 zon yang disediakan oleh tabung haji kepada para jemaah yang datang menunaikan haji. Okey, apakah zon-zon yang ada di Mekah ini? Okay, nanti saya akan lampirkan gambar-gambar yang mana menunjukkan hotel-hotel yang ada di sana lah. Okey,
Saya akan beritahu. Okey, kita ada 4 zon. Yang pertama kita ada Syuib, Amir ataupun Sulaimaniyah. Susah sebut. Okey, so dekat dalam ni kita ada 3 hotel iaitu Abrash, Al-Janadriyah, Al-Qars, Al-Janadriyah, Masad Al-Badaya. Okey. Zon yang B, zon yang kedua, kita ada Ayat, Bir Bali lah ataupun Masafi. Kita ada 3 hotel di bawah zon ini. Kita ada Zwar Al-Bit, Bakah Al-Salah, Amjad Al-Bit. Nanti saya akan lampirkan nama-nama dia. Okey, kalau saya ada sebut salah lah. Okey, zon yang ketiga kita ada Hafir ataupun Taisir. Rehab Al-Jannariyah. Kita ada yang kedua, kita Al-Bisyarah Mawaddah. Hibatullah Mikyar. Okay. Dan yang terakhir, zon yang ketiga, kita ada Lamp Premium, Manal Al-Soruk, Raudat Al-Soruk. Susah nak main nak sebut namanya. Okay, so ini adalah 4 zon yang berada di kawasan Mekah dan ada 3, masing-masing zon ni ada 3 hotel ataupun kawasan yang menempatkan jemaah haji kita di sana. Okay, kerana apa? Sebab jemaah haji setiap tahun makin meningkat. So jemaah ini kadang-kadang kalau kita buat satu tempat ke apa, kita tak mampu untuk menampung jemaah-jemaah yang ada di berada di untuk menunaikan haji lah kat sana. Okay, so kita ada 4 zon. Ingat, Madinah ada 3 zon, Mekah ada 4 zon. Okay, daripada tempat penginapan, kita beralih pula kepada tempat ataupun penyajian makanan itu sendiri. Okay, tabung haji telah menyediakan 2 site ataupun 2 masa, iaitu waktu tengah hari, lunch time, dan juga makan malam, dinner time. Kerana apa tabung haji tidak menggunakan breakfast sebagai ataupun orang kata tambahan lah. Okey. Kerana kadang-kadang kalau di Mekah, sedia maklum, di Mekah ada jemaah yang akan membeli di luar. Bila kalau jemaah haji ni yang datang, seharusnya dia nak makan makanan bagaimana makanan Arab Saudi. So kebanyakan jemaah akan makan di luar, makan pagi, breakfast di luar. Okay. Dan ada juga jemaah yang untuk tabung haji untuk mengelakkan membazir. So apa yang tabung haji buat? Ia menyediakan makanan tengah hari dan juga malam. Sebab makan pagi kadang-kadang jemaah dia tak bangun ke, dia mungkin di masjid tak balik ke. Okay, dan juga ada juga kalau ada juga Indonesia ataupun orang Kemboja akan berniaga di bawah hotel tersebut pun ada juga, boleh beli dan makan kat situ. Dan kadang-kadang ada juga jemaah yang tidak makan pagi di hotel. So untuk mengelakkan pembaziran berlaku jemaah haji apa yang tak balik dah apalah semua ni. So tabung haji membuat keputusan untuk menyediakan 2 site makanan sahaja waktu pagi, waktu makan tengah hari, maafkan saya, dan juga waktu malam. Okay, so ada 2 site lah tabung haji sediakan. Tetapi tidak lupa juga hotel ataupun tabung haji ni juga menyediakan ceret teh gula dalam hotel untuk siapa-siapa yang mungkin tak nak makan di luar, nak makan di dalam. So kita pergi ke arah pengurusan petugas di setiap maktab. Apa itu maktab? Maktab ni adalah pusat perkhidmatan lah kepada jemaah-jemaah haji yang ada masalah ataupun memerlukan sebarang bantuan daripada barisan-barisan petugas di sana. Okey. So dalam setiap maktab ni ada 3,000 jemaah. So ramailah dalam satu maktab dia 3,000 jemaah. Okey. Jemaah ni akan diuruskan oleh petugas haji dan juga maktab muassasah. Dan dalam setiap maktab ini dia ada beberapa orang lah. Okey. So kita akan tengok sini pusat perkhidmatan maktab ataupun zon. Kita ada pengurus. Okey, kita ada penolong pengurus, kita ada petugas, kita ada pembimbing ibadah haji, pegawai perubatan, kita ada pembantu perubatan dan juga pembantu petugas haji. Itu di antara kata pengurusan di perkhidmatan di maktab ataupun zon lah. Tetapi kita ada maktab muassasah juga. Muassasah kita ada rais muassasah, kita ada naib rais muassasah, petugas maktab dan kita ada mutawim. So dalam setiap maktab ini akan ada beberapa orang lah. Ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang seorang, ada yang 3 orang. So kita kena tengok lah. Pengurusan kat sana memang sangat-sangat membantulah. So kalau ada jemaah ada masalah, kita boleh refer lah dekat
petugas-petugas yang mana ada di setiap maktab ini. Seterusnya, kita pergi pada pusat perkhidmatan bimbingan ibadat untuk jemaah haji ini. So, kalau di sana, kita haruslah mengisi masa lapang ini dengan perkara-perkara yang mendatangkan pahala. Okey, perkara-perkara yang ibadat lah, more kepada ibadat. Okey, tetapi di sana kita ada beberapa aktiviti dan kita ada bimbingan ibadat. Siapa yang akan memimpin ni? Okey, so kita ada pembimbing ibadat haji ataupun kita panggil short form ialah PIHTAS. PIHTAS. PIHTAS iaitu pembimbing ibadat haji di Tanah Suci. Okey. Di setiap maktab ni dia ada PIHTAS. Okay, so kita tak adalah rasa mungkin akan ada jemaah yang macam mungkin tersasar tak tahu apa yang dia nak buat ke, boleh berujuk kepada PIHTAS. Okey. Dan kita ada juga pakar rujuk ibadat di Ibu Pejabat Tabung Haji itu sendiri. Okay, kita ada PIHTAS, kita ada ibu pejabat, kita ada pakar rujuk lah. So, kalau pemutawif ataupun petugas itu sendiri yang mungkin tidak faham ataupun ada masalah dengan soalan kepada dia ke, boleh rujuk kepada pakar lah. Kenapa pakar ni kena ada? Sebab untuk rujuk masalah yang berlaku lah. Masalah ni berubah mengikut keadaan, mengikut jemaah kan juga. So, setiap masa masalah tu lain-lain. So, kena ada pakar rujuk untuk kita rujuk lah. Tak boleh buat hukum sendiri. Okay. Dan selain itu juga, aktiviti yang akan adakan di sana, kita ada sesi ceramah di PPM dan juga PPZ mengikut KT. Okay, apa itu PPM? PPM adalah Pusat Perkhidmatan Maktab. Okey, dan PPZ kita ada Pusat Perkhidmatan Zon. Okey, setiap ni mengikutlah ketua-ketua yang masing-masing. Okey, so jadual ceramah ni telah pun disediakan. Okey, kita akan tampal di papan kenyataan maktab ataupun zon tersebutlah. Okey, so jemaah boleh tengok dekat situ waktu-waktu ataupun ceramah-ceramah yang akan disediakan oleh petugas-petugas kita ataupun mutawif. Okey, siapa yang akan sampaikan ceramah ini? Ceramah ini akan disampaikan oleh ustazah ataupun ustaz ataupun mutawif atau mutawifah yang pergi dan bimbinglah kita di bimbing jemaah di sana. Okey, dan semua jemaah harus menghadiri semua program bimbingan PPM dan juga PPZ. Maksudnya jemaah tidak dikecualikan kecuali ada sebarang kesakitan ataupun sebarang masalah yang mungkin kita tak dapat elakkan, bolehlah untuk tidak menghadiri. Tapi kalau jemaah tu sihat walafiat, kita memang mewajibkanlah jemaah itu untuk menghadiri program-program ataupun ceramah-ceramah yang disediakan oleh PPZ dan juga PPM. Tadi kita pergi ke arah pusat perkhidmatan perubatan yang akan disediakan di Tanah Suci. Okey. So seperti manalah kita pun kita tak merancang kalau kita sakit, tapi pusat perubatan juga disediakan sebab mungkin ada jemaah yang sakit kronik. Kita tak tahu jemaah-jemaah yang pergi ni kadang-kadang bukannya golongan muda yang tak ada apa penyakit. So kita mengambil langkah awal, kita disediakan pusat-pusat rawatan untuk jemaah-jemaah ini. Kadang-kadang jemaah ni dia punya imunasi dalam badan mungkin tak kuat. Kadang-kadang waktu tempoh yang lama. Of course, kita akan rasa sakit, demam. So, pusat-pusat perkhidmatan, pusat kesihatan ni juga disediakan di sana. So, kita tak perlu risaulah. Okay, nanti saya akan lampirkan beberapa gambar berkaitan pusat-pusat rawatan di sana. So, apa pusat rawatan atau pusat kesihatan yang ada di Mekah? Kita ada pusat rawatan Tanah Suci Syiah. Okay, dekat Dar Mubarak Mekah. Okay, kita ada juga klinik kecemasan tabung haji Al-Jandariyah di Mekah. Dan kita ada pusat rawatan tabung haji di Madinah, Roha Al-Madinah. Madinah, okay. Selain itu, kita ada juga pengurusan kesihatan di Tanah Suci. Kita ada klinik maktab. Okay, kalau tadi mungkin kita pergi ke hospital yang agak besar. Tapi kita ada juga di maktab ataupun klinik zon yang kecil-kecil lah yang untuk kesihatan yang mungkin masalah kesihatan yang ringan-ringan, yang simple-simple sahajalah. Okey, kita ada di Mekah. Di sini kita ada kat Mekah, kita ada 14 jumlah bangunan yang ada. Okey. Kalau di Bandar kita ada 5 bangunan dan jumlah klinik yang ada di sana adalah, kalau di Mekah kita ada 16 dan juga di Bandar kita ada 3. Okay, so kalau jemaah-jemaah yang ada sakit ke apa ke, kita ada bawa doktor. So jangan risau. Kalau jemaah yang sakit, kita ada bagi rawatan, bukan rawatan daripada orang biasa, tapi doktor yang
bertauliah jugalah. Kita tak ambil lah doktor yang tak bertauliah. So, kita jangan risau kalau kita sakit, jemaah yang sakit, jemaah yang ada masalah kesihatan, boleh pergi ke klinik ataupun zon yang mana ada di sana. Okay, selain itu, jemaah yang mungkin tidak mampu, tidak sihat, yang tak mampu bergerak, kita ada juga ambulan di sana. So, tabung haji menyediakan perkhidmatan 20 ambulan di Mekah dan juga Madinah. So, kita tak payah risau, tak payah takut sebab 20 ambulan tu mampu untuk menampung jemaah-jemaah yang mungkin kurang sihat di sana. So, jangan risaulah. Okay, so pusat perkhidmatan perubatan ni juga terbahagi kepada 3. Iaitu kita ada utama. Yang pertama, kita ada utama. Apa itu pusat perubatan utama? Dalam ini kita ada rawatan kecemasan, kita ada rawatan pesakit luar, kita ada rawatan pesakit dalam, kita ada perkhidmatan gigi, perkhidmatan kesihatan awam, dan juga kita ada perkhidmatan ambulans dan juga klinik maktab ataupun zon. So ada banyak lah. Okay, yang kedua, kita ada section kedua is sokongan. Sokongan ni dia termasuk dalam farmasis, ada radiologi, makmal, fisioterapi, dietetik, sajian, dietetik dan sajian, Central Supply Unit, CSSU. Kita ada pusat perubatan terminal, kita ada pasukan perubatan jumum. Okey, dan yang seterusnya kita ada perkhidmatan perubatan tambahan. Okey, perkhidmatan tambahan ni kita ada perkhidmatan bimbingan ibadah haji tanah suci PETAS, kita ada perhubungan pelanggan hospital PRO, kita ada teknologi maklumat. So, perubatan-perubatan tambahan ini memainkan peranan penting untuk memastikan kata jemaah ini kekal dalam keadaan sihat untuk menjalankan ibadah haji. Kita pergi perkhidmatan kewangan. Okey, sedia maklumlah kalau kita pergi tempat-tempat yang mungkin kita tak pernah pergi, mungkin akan belanja. So, bagaimana nak menguruskan belanjaan? Kita tak ada bank. Bukan sebarangan kad kredit. Kita tak boleh masuk kad kredit Malaysia ke dalam ATM sana. Sebab nilai kewangan ataupun nilai mata wang mereka agak berbeza. So, tabung haji telah menyediakan 2 cara untuk mengeluarkan duit daripada bank. Okey. Yang pertama, kita ada kad tabung haji. Okey, kad tabung haji ini boleh dapati di tabung haji lah. Kita akan buat di tabung haji. Okey, dan kad ini akan dimasukkan dalam bank. Okey. Kad ini berwarna putih dan juga warna hijau. So, nanti saya akan lampirkan gambar bagaimana kad ini berfungsi lah ataupun kita guna macam mana gambaran kad ini. Okey, sebab kad ni, kad ATM, kita panggil kad debit tabung haji di mesin ATM Tanah Suci. So, kad ini bukan sebarang kad lah. Kita tak boleh masukkan kad yang ATM biasa di Malaysia. Kita akan masuk kad yang disediakan oleh tabung haji. So, kad yang disediakan tabung haji adalah kad yang pertama, kad debit yang pertama di Malaysia yang menggunakan sistem luar negara punya. So, itu jalan yang pertama lah. Okey, yang kedua kita ada perkhidmatan pengeluaran wang di ibu pejabat iaitu PPM di Mekah ataupun PPZ di Madinah. So, kalaulah mungkin jemaah-jemaah ni yang mungkin kurang tahu jalan-jalan di mana, bagaimana untuk keluarkan duit di mesin ATM, takut tertelan duit ke apa ke. So, kita ada juga pusat perkhidmatan di ibu pejabat sendiri. Maksudnya, kita pergi ibu pejabat, cakap saya nak keluarkan duit sekian-sekian, nanti mereka akan menguruskanlah bagaimana untuk keluarkan duit itu. So, jemaah tak perlu risau untuk membeli barangan, untuk membeli belah dengan tenang. Okay, sebab pengurusan duit juga memainkan peranan yang penting lah. Okay. Okey, tadi perkhidmatan wang macam mana kita nak keluarkan duit. Seterusnya kita pergi perkhidmatan wang dalam untuk ibadah dam dan juga korban. So, kita dah bagi tempat waktu haji ni lah kita ada raya korban kan. So, bagaimana nak pembayaran dam ataupun korban yang dilakukan oleh ini. Kita ada 2 kaedah. Yang kedua, kaedah ini boleh dilakukan lah macam senang lah. Okey, yang pertama kita ada kaunter pengeluaran ibu pejabat dan juga maktab. Maksudnya boleh keluarkan duit terus urusan lah, bagi tahu dekat pihak pengurusan itu, pihak operasi sana kata kita nak bayar dam ataupun nak buat korban lah. Okey. Dan yang kedua kita tunai ataupun debit account ke kaunter kewangan tu. Maksudnya duit tu kita transfer lah. Kita panggil transfer online kepada diorang punya operasi lah. So, maksudnya kita serahkan, kita hanya bayar duit, kita hanya bagikan duit kepada pengurusan kewangan di sana. Mereka akan menguruskan dan mereka akan beritahu kita lah bagaimana. Okey.
Okay, kadar dan korban akan dimaklumkan pada bulan Ramadan ataupun Syawal. So, bagi mereka terusnya kita pergi pada perkhidmatan pihak ketiga, iaitu pihak khidmat luar lah. Okay, khidmat luar ni sangat penting lah untuk kadang-kadang ada jemaah yang memerlukan benda ni lah. Sangat-sangat memerlukan sebenarnya. Okay, so perkhidmatan disediakan oleh pihak ketiga oleh tabung haji ni. Sepanjang musim haji kita ada apa? Kita ada kenderaan, kita ada ziarah, okay, kita ada juga city check-in. Okay, kita ada Pos Malaysia Nationwide, kita ada cafeteria, kita ada Dobi dan juga komunikasi lah, kemudahan komunikasi. So, untuk Pos Malaysia Nationwide ni, dia ada, orang kata macam kita nak bawa barangan daripada Saudi, daripada Tanah Suci ke Mekah lah, mungkin dalam mungkin daripada air zam-zam ke, kan, bagasi ke. So, ada charge dia. So, charge perantaran bagasi dari air zam-zam ke Tanah Suci ke tanah air ni, dia bergantung kepada destinasi kita. Okay, kalau untuk Semenanjung Malaysia, kita ada kalau untuk bagasi 1 kilo, kita ada lebih kurang 16 Saudi Arabia. Boleh kira lah berapa banyak yang kita perlu bayar untuk ni lah. Okay. Dan juga untuk 5 liter air zam-zam, kita ada lebih kurang RM90, 90 Saudi Arabia. Saudi Arabia ni Saudi Riyad lah. Okey, kalau untuk Semenanjung lah. Kalau untuk Sabah Sarawak, kita ada untuk beg bagasi untuk 1 kilo kita ada 20 Saudi Arabia, dan air zam-zam 5 liter, maafkan saya, 5 liter bersamaan 120 Saudi Arabia. Okey, dekat sana juga kita ada cafeteria. Cafeteria ni pusat makan lah, macam biasalah, macam orang kata medan berselera itulah. Okey. Kita ada Dobi. Dobi dekat Tanah Suci ni special. Okay, mereka akan basuh baju dan juga sidai di atas atap lah, terus ke cahaya matahari. So, Dobi, nanti saya akan tunjukkan bagaimana Dobi mereka. Okay, so, Dobi ni akan sidai baju kat luar lah. Kalau untuk perempuan, mungkin akan sidai dekat dalam bilik lah, ataupun macam mana lah. Okay, kita ada juga kemudahan komunikasi. Kemudahan komunikasi ni adalah SIM. Okay, sebab di Saudi Arabia, kita tak akan menggunakan guna SIM kita lah, ataupun SIM Malaysia. Sebab di sana nombor dia kita guna nombor lain, nombor luar negara kan. So, untuk bagi mereka yang untuk menukar, untuk call ke, untuk call waris di tanah air, boleh menggunakan perkhidmatan komunikasi ni. Urusan kita di Mekah, Madinah. Okay. So, tibalah waktu untuk kita keberangkatan pulang untuk ke tanah air masing-masing. Okay. So, bagaimana untuk keberangkatan pulang ni? Yang pertama adalah kita akan ada notis 5 hingga 6 hari sebelum berlepas. Maksudnya macam waktu ni bukan besok nak berlepas kita akan bagi tahu. Tak, sebab kita akan naik notis dulu. Okey, kita akan bagi notis. Okay, lepas naik notis tu kita akan bagi taklimat. Okey, taklimat ni akan disampaikan oleh muasasah sendirilah. Petugas muasasah dan juga mutawif lah, atau mutawif. Okey. Okey, 5 hari sebelum berlepas kita akan duduk di Madinah 3 hari. So 5 hari 3 hari akan duduk di Madinah, 2 hari kita duduk kat Mekah lah. Okay, so di sana kita akan mengambil bagasi terus ke kabin pesawat. So bagasi terus ke kabin pesawat ni mengurusan untuk petugas-petugas kabin tu sendirilah. Okay, dan jemaah akan bertolak ke terminal haji Jeddah pada pukul 9 malam, 9 jam, maafkan saya, 9 hingga ataupun 3 jam lah dari Madinah. Okay, sebab Madinah ke Jeddah tu agak, lapangan Jeddah tu agak jauh sikit. So, mengambil masa dalam 9 hingga 3 jam. Okay, dari Madinah sebelum berlepas. Okay, sampai di terminal Jeddah, Madinah, bas akan disambut oleh petugas haji dan dibawa ke tempat rehat lah. Maksudnya sampai di terminal ni jemaah akan duduk dulu. Okay, sebab dekat sana mungkin ramai lah. Kan di sini juga dinasihatkan kepada petugas jemaah haji untuk memberitahu kepada jemaah-jemaah ini supaya sebelum turun bas untuk cek betul-betul barang-barang yang akan mungkin tertinggal ke dalam bas ke dalam hotel ke, sebab kita faham kan, mungkin kita tidak akan kembali ke tempat itu, dan setiap bas yang keluar masuk dalam Tanah Suci ni berbeza-beza. So agak sukar kalau tertinggal barang untuk dijumpai balik, dan menyusahkanlah mutawif yang membawa tadilah. Okey. Seterusnya,
kita akan pergi macam biasalah, pemeriksaan imigresen dan juga keselamatan daripada Arab Saudi. Dan setelah kita akan menaiki pesawat lah. Okay, so menaiki pesawat sampailah ke tanah air kita. Okay, KLIA lah. Okay, so untuk naik pesawat ini akan ada beberapa benda yang perlu jemaah tahu, iaitu terutamanya keberangkatan pulang. Bila waktu berangkat ni selalunya bas ataupun bas ni dia akan terlalu pack. Sebab apa? Yang terutama bahagian beg ni, sebab jemaah ni dia akan, yelah biasalah pergi 2 beg balik 10 beg kadang-kadang tu. Sebab itulah perkhidmatan pos tadi ada untuk pos separuh beg ni. Kerana apa? Had berat untuk beg ni masuk merupakan 30 kilogram saja. 30 kg dan maksimum ni adalah 2 beg. So kalau 2 beg ni kita ada beg yang besar tu. Okay, beg yang besar, kita ada bagasi satu. So bagasi yang saya boleh tunjukkan, ini adalah bagasi yang pergi umrah. Okay, so ni bagasi dia. Okay, ni bagasi yang akan digunakan lah untuk jemaah ni. So bagasi hanya 25 kilo dan beg yang biasa, saya tak ada beg tu, 5 kilo saja. So 30 kilo. So maksimum lah 30 kilo jemaah perlu bawa beg. Kalau lebih kena bayar duit lah. So itu jadi cerita lain pula lah. Okay. Dan barang-barang larangan dibawa, yang tak boleh bawa ke dalam kapal. Okay. Biasalah barang-barang seperti logam, pisau, air hanya boleh naik dalam 1 liter botol kecil tu saja, tak silap saya. Botol kecil tu saja. Lepas tu barang 100 ml 100 ml sahaja minimum lah. Okey. Dan kita ada tak boleh bawa logam, bahan mudah terbakar, okay? Senjata api dan juga barang elektrik yang lain-lain lah, tak boleh masukkan dalam atas kapal. Okey, kenapa tadi beg bagasi tu kerana 30 saja. Okey, dalam beg bagasi tu kita akan ada, hanya boleh dibenarkan kain baju sahaja. Okey, dan juga makanan macam kurma ataupun semua ni sebenarnya tidak digalakkan lah. Sebab tu kita ada perkhidmatan pos. Okey. So setibanya di tanah air, macam biasalah akan step immigration, lepas tu akan berkumpul di situ, memberi taklimat, mutawif akan beri taklimat dan juga sedikit penghargaan, dan diberikan air 5 liter setiap seorang kepada jemaah-jemaah. Okey, dan bagi jemaah yang berduduk di, yang kata apa, mungkin lain di kawasan, kalau turun di KLIA mungkin nak balik ke rumah, mungkin negeri lain, mutawif akan mengikuti untuk membawa lah, tunjuk ajar bagaimana untuk naik flight seterusnya. Itu sahaja bagaimana pengurusan tanah suci ataupun pengurusan jemaah haji di tanah suci. So itu sahaja sekian daripada saya. Saya mohon ampun, maaf kalau ada salah silap, dan insyaAllah kalau kita ada rezeki, sama-sama kita akan pergi haji. So sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.